Okey. Okay, so hari ini kita akan pergi belajar sejenis taburan kepalang kalian. So, apa yang kita belajar dalam 5.1 dia ialah secara umum. Dengan dia akan bercerita satu eksperimen dia ataupun kerja dia. Dari situ kita lukis gambar raja pokok. Dengan gambar raja pokok yang lengkap itu kita boleh sediakanlah jadual taburan kepalang kalian dan graf taburan kepalang kalian. Dan taburan kepalang kalian ada banyak jenis. Dalam tingkatan 5 kita akan belajar dua jenis. Satu dinamakan sebagai taburan binomial. Satu lagi kita akan belajar lepas cuti iaitu taburan normal. Okay. So hari ini cikgu akan pergi kepada taburan binomial dan untuk muka surat yang untuk ini ada dalam nota kamu muka surat 5. Untuk siapa kalau penulisan tak jelas, awak tengok modul awak muka surat 5. So cikgu mula dengan istilah duluan. Okey, taburan binomial sebelum pergi taburan binomial cikgu nak kena pergi satu lagi benda, dia dipanggil sebagai percubaan binori. So, percubaan binori macam kita belajar sebelum ini kan, dia akan tanya awak berapa kali dia sudah cuba. Contohnya macam hari tu bila cikgu suruh pelajar lelaki buat kes 1, pelajar perempuan buat kes 2. So, kes 1 itu apa percubaan kamu ialah kamu ambil seorang pelajar tengok warna kasut dia. Itu yang pelajar lelaki punya. Okey, pelajar perempuan punya hari itu awak punya percubaan ialah okey, awak cuba jawab satu soalan. Sebab hari itu cikgu nak tanya kan berapa awak jawab betul salah. So percubaan awak ialah awak cuba jawab satu soalan. Itu maksudnya percubaannya, kerja yang dilakukan oleh kita. So kita akan panggil percubaan itu ialah percubaan binori kalau dia memenuhi dua ciri ini. Okey, so mula-mula cikgu akan terangkan gunakan istilah matematik nanti baru cikgu terang dalam bahasa cakap yang dapat sedang faham. So ciri pertama ialah percubaan itu hanya menghasilkan dua kesudahan yang mungkin, iaitu kejayaan dan kegagalan. Okey, sebenarnya maksudnya macam ini. Bila cikgu bagi satu percubaan kepada kamu, kalau awak lukis gambar raja pokok itu hanya ada dua cabang, itulah maksudnya. Percubaan itu hanya menghasilkan dua kesudahan. Contohnya hari itu pelajar lelaki kan, awak tulis kasut hitam, lepas tu satu lagi bukan hitam. Ataupun awak tulis putih, sesuka hati awak lah. Itu maksudnya percubaan ini ialah percubaan yang hanya ada dua kesudahan. Atau pelajar perempuan punya, kan kita pergi buat. Pelajar itu cuba jawab soalan. Dia jawab betul, dia jawab salah. Dia jawab betul, dia jawab salah. Dua cabang sahaja. So kita akan kata ini ialah percubaan. Dia memenuhi ciri pertama percubaan binori, di mana hanya ada dua cabang, dua kesudahan sahaja. Dan di sini dia akan namakan dua kesudahan ini pakai istilah dia, kejayaan, kegagalan. Untuk jawab soalan itu mungkin awak kata cikgu jawab betul itu berjaya lah, jawab salah gagal lah. Tapi sebenarnya untuk kejayaan dan kegagalan yang tulis di sini bukan berdasarkan kefahaman biasa kita. Paling senang cikgu selalu kata, contohnya menduduki SPM. Seorang lulus SPM, seorang gagal SPM. Kalau saya tanya kamu siapa berjaya, mesti awak kata yang lulus SPM itu berjaya. Yang gagal SPM itu gagal lah. Tapi di dalam tajuk ini, yang masuk kejayaan dan kegagalan bukan berdasarkan ini. Sebab kalau berdasarkan ini, cikgu nak tanya kes ini. Pakai kasut hitam, pakai kasut putih. Kasut bukan hitam. Siapa berjaya? Siapa gagal? Waktu ini mungkin awak kata, cikgu sekarang polisi lebih kepada pakai kasut hitam. So pakai kasut hitam lah yang berjaya cikgu. Yang bukan hitam itu gagal. Tapi mungkin 10 tahun sebelum ini, semua orang kasut putih kan. Awak pakai kasut kecuali pengawas lah kan. Biar orang pelajar biasa semua pakai kasut putih. Awak pakai kasut hitam kena marah oleh guru kan. So mana satu berjaya, mana satu gagal. So di sini yang masuk berjaya dan gagal sebenarnya ikut kehendak soalan. Soalan nak apa, maka itulah dianggap sebagai berjaya. Kalau kamu tengok hari itu kita punya kes pertama, S itu mewakili bilangan pelajar yang memakai kasut hitam. So, apa yang dia nak ialah kasut hitam. Maka kita akan angkat yang dipanggil sebagai kejayaan ialah kasut hitam lah. Sebab soalan itu minat dia kasut hitam.
Macam kes kedua hari itu, S mewakili apa? Cuba tengok kejap. Mewakili bilangan soalan yang dijawab betul. So, dijawab betul itulah dianggap sebagai kejayaan. Automatik yang satu lagi ialah kegagalan lah. Itu cara untuk kita tentukan berjaya dan gagal. Nanti tengok soalan awak lagi nak faham ya. Okey. Kemudian di sini ada 3 benda. Ini sebenarnya benda yang kita sudah ulang banyak kali, iaitu kepalang kalian untuk kejayaan dan kegagalan. Macam cikgu katalah, paling kecil 0, paling besar 1. Tapi sebab soalan ini dia kata dia wajib ada 2 cabaran. So kita akan pastikan kita punya P dan Q mesti nombor dia tak mungkin 0. Kalau dia 0, cabang itu tak wujud sebenarnya. Kalau dia 1, dia hanya ada 1 cabang. So dia mesti nombor di antara 0 sampai 1. Maksudnya nombor yang tulis di sini. Nombor ditulis sini iaitu P ini dia mesti 1 nombor di antara 0 sampai 1. Dan ini untuk Q. Dia pun mesti merupakan 1 nombor antara 0 sampai 1. Itu sifat kepalang kalian yang sendiri. Lepas tu, sebab dia hanya ada 2 kesudahan, so maksudnya kita tahulah saya tambah 2 kepalang kalian jumlah dia mesti 1. So, apa yang cikgu tulis di sini ini ialah understood untuk sifat kepalang kalian. Itu bukan ciri-ciri penori sebenarnya, sebab memang understood. Kalau kepalang kalian dia sepatutnya memenuhi sifat ini. Ciri penori ialah ini dia ada 2 kesudahan. Ciri kedua, dia setiap percubaan kita adalah tidak bersandar. Maksudnya kepalang kalian kejayaan dan kepalang kalian kegagalan sentiasa sama dalam setiap percubaan. Sebagai contoh, kalau kamu tengok hari itu kes pertama, pelajar lelaki itu cikgu ambil tengok dia warna kasut. Lepas tu cikgu buat lagi kan, cikgu panggil lagi pelajar kan untuk tengok banyak kali. Kita akan kata percubaan itu adalah tidak bersandar kalau nombor ini tak pernah ubah. Ataupun senang kata, bila saya lukis gambar raja pokok, tak kisah apa yang ada di sini, ada 2 cabang kan, ada 2 cabang saja. Nombor yang cikgu tulis di sini dengan nombor yang cikgu tulis di sini sentiasa sama. Maksudnya, cikgu tak kisah cikgu lukis berapa cabang. Berapa ini. Cikgu sambung lukis lagi. Cikgu sambung lukis lagi. Yang pentingnya kepalang kalian di sini sentiasa sama. Bila dia sentiasa sama, kita kata percubaan ini tidak bersandar. Maksudnya dia tidak berkandung kepada apa yang berlaku sebelum ini. Itu maksudnya tidak bersandar. Kalau kita tengok contoh-contoh yang ada dalam matematik, itu ialah cerita dikembalikan dengan tidak dikembalikan lah. Cerita yang tidak dikembalikan punya nombor akan berkurangkan kalau tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, contohnya mula-mula sini mungkin 5/10. Kalau tidak dikembalikan, yang kedua itu sudah kurang 1. Ini kita panggil dia bersandar. Kita panggil dia bersandar sebab kepalang kalian itu sudah berubah. Maksudnya apa yang berlaku bila kali kedua dipengaruhi oleh apa yang berlaku di kali pertama. Dia bersandar kepada apa yang berlaku sebelum ini. Kalau tidak bersandar, iaitu cerita yang kita kembalikan. So bila kalau kita kembalikan, kamu akan dapati nilai ni 5/10, dia masih 5/10 sebab dia letak balik. So ini kita panggil dia tak bersandar. So yang tak bersandar ini baru kita nak sebab tak bersandar inilah kita panggil dia sebagai percubaan benori. Boleh So cikgu bagi kamu tengok gambar raja pokok ini. Gambar raja pokok yang kamu lukis hari itu, walaupun ini salah tapi katakan dia betul. Katakan dia betul. Ini hari itu siapa yang lukis? Khairul kan? Khairul awak yang lukis kan? Kalau ikut gambar raja awak hari itu, adakah ini merupakan percubaan benori? Khairul? Bukan. Bukan. Walaupun dia ada 2 cabang, tapi nilai dia tak tetap. Boleh? Ini yang hari itu kita lukis punya. Lepas tu yang jawapan sebenar punya. Jawapan sebenar punya. Nak besarkan sikit. Itu ini kes 1 hari itu. Adakah ini dipanggil sebagai percubaan benori, Husna?
Ya. Ini ya. Sebab setiap kali 2 caban dan nombor ni kalau kamu tengok 25, 25, 25, 25. Okey, kita tengok hari tu kes pelajar perempuan ya. Kes 2. Sorry ya. Okey, cikgu jalan terlalu cepat. Ini. So, okey. Ini. Adakah ini merupakan percubaan benori mustaqim? Mustaqim? Adakah ini merupakan percubaan benori? Maksudnya ada 2 kesudahan saja. Lepas itu dia tak bersandar. Ataupun senang cakap ialah nombor ini sentiasa sama. Mana mustaqim lagi? Benori. Ini ialah benori. Boleh ya? Okey, balik kepada nota kita. So itu dia, kita akan panggil dia sebagai percubaan benori dengan syarat dia mesti memenuhi kedua-dua syarat ini. Dia langgar mana-mana satu, kita tak panggil dia sebagai percubaan benori lah. Okey. So bila kita ada berapa percubaan benori yang serupa, kita gabungkan macam tadi kan. Kita panggil pelajar, tengok kasut dia. Panggil pelajar, tengok kasut dia. Panggil pelajar, tengok kasut dia. Maksudnya kita cuba benda yang sama beberapa kali dan percubaan itu ialah benori punya. So, kita akan panggil dia sebagai eksperimen binomial. Okay? Eksperimen binomial iaitu eksperimen yang terdiri daripada M percubaan benori yang serupa. Macam kalau pelajar perempuan punya kes 2 itu ialah, okay, jawab soalan 1. Kemudian jawab soalan 2. Jawab soalan 3, jawab soalan 4. So percubaan yang serupa. Percubaan yang serupa dan banyak kali. So kita panggil dia sebagai eksperimen binomial. Okey? Dan waktu kita belajar yang taburan kepalang kalian kan kita ada X itu, pemboleh ubah rawat. So kalau dia ialah eksperimen binomial, pemboleh ubah rawat itu kita akan panggil dia pemboleh ubah rawat binomial lah. Pemboleh ubah rawat binomial. Okey, dan di sini cikgu kata dia ialah bilangan kejayaan A daripada M percubaan. So macam itu yang kalau S mewakili, contohnya hari itu ada 4 pelajar kita panggil, kita nak tengok dia berapa orang pakai kasut. So dia berjaya yang pakai kasut hitam tu ada berapa orang. Okay, ini semua istilah aja. Okay, lepas tu kalau dia ialah taburan binomial, kita boleh tulis dalam perkataan macam ini. Singkatan aja. Okay, singkatan sahaja. So maksudnya macam ini kalau kamu tengok, okey, kes 2 hari itu, okey, kes 2 hari itu, ini gambar raja pokok dia, ataupun awak boleh tengok soalan dia. So, untuk kes 2 ini, berapa kali kita sudah lakukan percubaan benori ini? Berapa kali kita telah cuba? Alisa? Berapa kali kita sudah cuba sebenarnya? Ataupun berapa kali dia sudah cuba jawab soalan? 3 kali. So kita akan katalah bilangan percubaan kita ialah 3. N kita ialah 3. Okey, N kita ialah tak boleh tulis apa N kita ialah 3. Okey, lepas itu kalau soalan ini kata S mewakili bilangan soalan yang dijawab betul. So maksudnya yang jawab betul lah yang dikira sebagai kejayaan. Boleh Yang jawab betul itu dikira sebagai kejayaan. So, Alisa, 3/4 dengan 3/4 dan 1/4, yang mana satu ialah kepalang kalian kejayaan. Soalan nak mewakili bilangan soalan yang dijawab betul. 1/4. 1/4. So, bila keadaan macam ini, okey, keadaan macam ini, so, kita boleh tulis macam ini So, untuk muka surat 4 untuk kes 2, kita boleh tulis macam ini saja. Okey, kita punya S ialah satu binomial di mana N mewakili bilangan cubaan. Tadi kita kata kita cuba 3 kali. Lepas tu P ialah kepalang kalian berjaya. So, kepalang kalian berjaya kita tadi 1/4. So, kes 2 tadi cikgu boleh buat singkatan macam ini saja mencukupi. Okey, untuk kes 1 pula. Pelajar lelaki punya. Okey. Tadi kita kata dia ialah binomial Apakah N, apakah P? Okey, cikgu balik Apakah N, apakah P? Aizat? Hilang. Yusma Iram? Teacher. Yusma? Okey.
So untuk soalan ini, kes 1 yang awak juga ada buat sebelum ini. So berapa percubaan kita? Percubaan dia 4. 4 dia, kita telah panggil 4 pelajar. Percubaan kita 4. So kalau kamu tengok F itu ialah mewakili bilangan pelajar yang memakai kasut yang berwarna hitam. Kasut yang berwarna hitam. So apakah kepalan kalian berjaya? Saya ikut enlarge untuk you. Okay. Apakah kepalan kalian berjaya? 2/5 ke 3/5? 2/5. 2/5 sebab kasut hitam yang dikira berjaya. Okay. So bila cikgu tulis dalam simbol singkatan, cikgu boleh tulislah cikgu cuba 4 kali dan untuk berjaya ialah berapa tadi? Lupa sudah. Berapa? Oh, 4/5. Sorry. Berapa? 2/5. 2/5. Okay. So itu maksudnya, so kadang-kadang ada soalan tau, dia bagi maklumat macam ini saja, dia tak bercerita kepada kita. So kamu sendiri kena faham kalau dia tulis macam ini, dia cakap dengan kamu dia telah cuba 4 kali. Dan kepalan kalian berjaya dia ialah 2/5. Hanya ialah kalau dia buat singkatan macam ini, sebenarnya kita tak tahu apakah 4 benda yang dia telah cuba. Okay? Dan apa yang dimasukkan sebagai kejayaan, kita tak tahu. Kita hanya tahu kepalan kalian berjaya dia ialah 2/5. Boleh ya? Okey, sekarang kita tengok contoh. Benda ini ada dalam modul kamu muka surat 5. Okey, so soalan saya, cikgu nak awak tentukan apa yang cikgu bagi ini adalah eksperimen binomial ataupun tidak. So, kalau dia ialah eksperimen binomial, dia mesti memenuhi 2 syarat itu, 2 ciri itu. Satu, dia hanya ada 2 kesudahan. Yang satu lagi ialah dia mesti jenis tak bersandar. Okey, so kita tengok soalan 1. Okey. Syasha, sebuah kotak mengandungi 10 kalkulator scientific cashier dan 4 kalkulator scientific Olympiad. 5 kalkulator dikeluarkan secara rawat daripada kotak itu. Okey, adakah ini merupakan eksperimen binomial? Tak. Tak. Kenapa tak? Sebab 5 kalkulator dikeluarkan secara rawat. Ya. Okay. Sebenarnya masalah dia keluar serentak lah. So dia bukan, dia bukan tak pula. Dia bukan, dia bukan eksperimen. Dia bukan eksperimen binomial. So alasannya, alasannya sebenarnya tak boleh cakap macam apa yang awak cakap tadi sebab 5 kalkulator dikeluarkan. Awak kena gunakan istilah yang ada dalam ciri itu. So dia sebenarnya langkah ciri pertama ke langkah ciri kedua? Syasha? Ciri kedua. Ciri kedua. Ciri kedua kata percubaan itu mesti jenis tak bersandar. So sekarang alasan kamu ialah percubaan awak ialah jenis? Bersandar. Bersandar. Percubaan ini percubaan bersandar. Boleh? Untuk siapa yang tak faham, cikgu wakilkan dengan gambar raja pokok. So kalau kamu tengok sini cashier, sini Olympiad. Kalau kali kedua pun kita tulis juga cashier dengan Olympiad. Tapi masalahnya kalau cashier ini ialah 10/14 untuk kali pertama. Tapi untuk kali kedua sebab dia tak dikembalikan semula, sudah jadi 9/13. So kamu boleh nampak di sini, nombor ini dengan nombor ini tak sama. So dia ialah percubaan yang bersandar. Untuk jadi eksperimen binomial, dia mesti sama. Mesti percubaan tak bersandar. Okey? Kita tengok kepada kedua. Sorry. Kita tengok kedua. Okey, satu kotak ada 10 kalkulator scientific cashier, 4 kalkulator scientific Olympiad, masih sama kandungan dia. Okey, tapi kali ini kerja kita lain sikit. Satu kalkulator dikeluarkan secara rawat daripada kotak itu, catat jenama, lalu dikembalikan. Proses ini berulang sebanyak 5 kali. So beza dengan tadi tak dikembalikan. Sekali keluarkan 5 kalkulator. Yang ini kita memang keluar 5 kalkulator juga. Tapi masalahnya ialah kita ambil satu, kita catat jenama, kita masuk balik sebelum kita ambil yang kedua. So Nuha, adakah ini merupakan eksperimen binomial? Ya. Ya, dia ialah eksperimen. Dia ialah eksperimen binomial lah.
So kalau dia tanya apakah alasan, jika jawapan awak ialah eksperimen binomial, alasan senang aja. Kita sebut ada dua ciri itu. Okay? Sebab ciri pertama, percubaan ini ada dua kesudahan sahaja dan tidak bersandar. Standard dia punya jawapan. Sebab kalau dia ialah eksperimen binomial, dia mesti memenuhi dua ciri ini. So bila awak punya kesimpulan dia ialah eksperimen binomial, alasan itulah dia ada dua kesudahan dan dia tidak bersandar. Boleh ya? So kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh ketiga, okey. Kalau kamu tengok tindakan saya sama, cikgu juga ambil satu kalkulator, dikeluarkan secara rawat daripada kotak itu, catat jenama lalu dikembalikan. Dan proses ini juga berulang sebanyak 5 kali. Okey, bezanya ialah kandungan dalam kotak itu. Satu kotak mengandungi 10 kalkulator scientific cashier, 6 kalkulator scientific Olympiad dan 4 kalkulator scientific Canon. Kandungan kotak itu berbeza sikit. So adakah ini merupakan eksperimen binomial, Casadina? Bukan. Bukan. Kenapa pula? Sebab percubaan dia menghasilkan 3 kesudahan. Ya, okey. So dia bukan eksperimen binomial. Alasannya sebab percubaan ini ada 3 kesudahan. Okay. So kalau jawapan ialah yes, eksperimen binomial, senang, standard jawapan. Tapi kalau jawapan awak ialah bukan eksperimen binomial, awak kena sebutlah ciri mana yang dia langgar. Okay. So contohnya ini dia langgar ciri pertama sebab dia ada 3 kesudahan. Tapi contoh pertama tadi dia langgar ciri kedua di mana dia jenis bersandar. Boleh ya? Okey, sekarang kalau dia ialah satu daburan binomial, di mana maksudnya dia memenuhi dua-dua syarat ini, sebenarnya kita boleh cari kepalang kalian, tak payah lukis gambar raja pokok pun kita boleh kira dengan cepat. Kita boleh kira dengan cepat dengan menggunakan rumus ini sahaja. Kejap, cikgu cek rumus ini tekankan tak dalam exam. Rumus daburan binomial. Okey, rumus ini dipekarkan dalam exam. So terpulanglah kepada awak nak hafal ke tak nak hafal. So kita sebenarnya boleh gunakan rumus ini untuk kira. Nanti cikgu tunjukkan ya. So mula-mula faham dululah. So N ini merupakan bilangan percubaan. R ini ialah soalan nak berapa kali. Kemudian P ialah kepalang kalian berjaya, Q ialah kepalang kalian gagal dan jumlah 2 ini mesti 1. So ini masuk rumus ini Exam rumus ini dipekarkan. Tapi awak kena tahu kira. Awak kena tahu kira. So cikgu ambil contoh pelajar perempuan lah. Cikgu ambil contoh pelajar perempuan ini Hari itu kita buat jadual dengan graf taburan kepalang kalian dengan kita lukiskan gambar raja pokok yang lengkap kan. So sekarang cikgu nak bagi kamu tengok di mana saya cuba gunakan, cikgu hafal lah, B3 1/4. B3 1/4. B3 1/4 Ini ialah kes 2 hari tu Okey, cikgu nak tunjukkan kepada kamu, dengan kita tahu benda ini, cikgu tahu N awak ialah 3, cikgu tahu kepalang kalian berjaya awak ialah 1/4, cikgu sebenarnya tak payah lukis gambar raja pokok macam kawan kamu ataupun kita buat pada hari itu, cikgu pakai rumus ini saja. Cikgu sudah boleh lengkapkan jadual saya. Cikgu boleh lengkapkan jadual saya. So cikgu tunjukkan tengok ni Okey, cikgu buat dia menurun sebab cikgu nak tunjuk pengiraan So R kita, kemudian kepalang kalian dia. Cikgu tulis dalam proses hari itu mengufuk kali ini cikgu buat tegak supaya saya boleh tulis formula dia. So cara kita buat macam ini So kalau kamu tengok ini ialah 3, maka awak tahulah bilangan percubaan kita ialah 3. Bila bilangan percubaan kita ialah 3, maka kita mungkin ada 0, 1, 2, 3. Boleh? Okey, lepas itu, kalau saya nak tahu apakah kepalang kalian dia, cikgu tak payah lukis gambar raja pokok.
di mana cikgu gunakan saja rumus yang ada. Kejap, cikgu spread kejap. Okey, kalau terlalu kecil awak tengok kertas awak dah. Sebab susah untuk saya kontrol. Kejap. Okey, kejap. Ini rumus kita. Okey, so apa yang awak perlu buat? Kalau cikgu nak tahu bila kosong, apakah kepalang kalian dia? Cikgu tak lukis gambar raja pokok, cikgu pakai rumus ini saja. Okey, di mana kalau saya nak tahu apakah n saya cikgu boleh baca di sini 3. Okey, 3. So cikgu tahu n saya ialah 3. Okey, so nanti n cikgu boleh isilah. Okey, lepas itu kalau saya nak tahu apakah a saya, so dia bergantung kepada nilai di sinilah. A saya bergantung kepada nilai di sini. So maksudnya setiap baris sini dia punya A akan berubah. Okey. Lepas tu kalau saya nak tahu apakah P saya, cikgu tengok di sini. Apa ni? Okey, cikgu tengok di sini. Kepalang karya berjaya saya. So kalau kamu tengok di sini, cikgu tak ada jawapan untuk Q kan? Tapi kamu kena faham P tanpa Q ialah 1. So kalau P awak ialah 1, kalau P awak ialah 1/4, apakah Q awak? Jumlah dia ialah 1/1. So kalau P awak ialah 1/4, apakah Q awak, Amar? Jumlah dia 1. Amar? 3/4. 3/4. Tak payah tunjuk pengiram pun, tengok tahu. So kita mula masukkan. Amar cuba masukkan untuk kosong punya. So NCR, apakah N kamu? Tiga. Okey, 3. C, A kamu? Kosong. Kosong. P kamu? 1/4. 1/4. Kuasa berapa? Kuasa kosong. Kosong. Okey, kurungan kedua? 3/4. Okey, belakang. N tolak A. 3 tolak kosong. Okey, boleh? So untuk N tolak A ini, kalau kamu rasa cikgu, alah 3 tolak kosong senang nak kira. So awak nak terus tulis jawapan dia pun boleh. Tak nak awak tulis macam ini. So Amar awak kira, cikgu cari orang lain buat untuk yang seterusnya. Okey, Khairul buat untuk 1. Macam nak ganti masuk rumus? Khairul? 3 C1 tu 1/4 kuasa 1. Q kuasa 3 tolak 1. Q awak berapa? Q 3/4. 3/4 kuasa? Kuasa 2. Kuasa 2 pun boleh, 3 tolak 1 pun boleh. Sesuka adik awak. Kira Khairul, nanti cikgu tanya awak. Eddie, untuk 2? Ya, Cik. Okey, masuk ke dalam rumus. 3C2 P awak? kurungan kedua 1/4 kuasa 2. Q 3/4 3 tolak 2. Okey, 3 tolak 2. Okey, terpulang nak tulis 3 tolak 2 pun boleh, nak tulis 1 pun boleh. Kira ya, Eddie? Okey, mana lagi lelaki? Okey, Mustaqim. Untuk 3 punya? 3C3. Okey, sambung. Kurungan 1/4 kuasa 3. Kurungan 3/4 kuasa 3 tolak 3. Okey, 3 tolak 3. Okey, kira kira. Okey, yang kosong itu apa jawapan dia? Hari itu kita punya jawapan pecahan ke perpuluhan. Kejap. Cikgu tengok hari itu kita punya jawapan pecahan ke perpuluhan. Kejap. Okey, pecahan Bagi saya jawapan dalam pecahan Okey, apa dia? 27/64.
Okey. Okey, yang satu punya? 27.64. Yang dua punya? 9/64. Yang tiga punya? Ya. Okey, tunggu awak. Ada orang tekan tak jadi dah. Kamu sekurang-kurangnya cuba tekan satu jangan dalam exam nanti tekan pula yang jadi masalah kepada awak dia. Semua orang sekurang-kurangnya cuba tekan satu. Kalau tak sempat nak tekan untuk keempat-empat. Siapa tak jadi nanti cakap dengan saya. Belum lagi. Teacher kenapa dapat merah? Okey. Awak kalkulator warna apa? Yang hitam Casio. Okey, kalau warna hitam, cuba tambah ini. Cuba tekan lagi. Satu per 64. Okey, so buatlah catatan dalam nota kamu cara kita tekan kalkulator situ kena tekan darab. Kalau tak silap saya kalkulator warna putih pun kena tekan darab di situ. Kalau tidak hari itu siapa cuba dia akan keluar jawapan yang salah. Okey ke? Sesiapa kalau tadi tekan tak keluar jawapan seperti kawan sebut itu, cuba awak edit itu saja. Tanpa darab di antara dua ini. Sepatutnya awak boleh dapat jawapan yang betul. Ada sesiapa lagi menghadapi masalah untuk tekan kalkulator? Mesti cuba sekurang-kurangnya sekali ya. So, macam Mustaqim awak dalam nota itu awak highlight untuk sendirilah. Mesti tekan darab. Sebab ada orang dia tengok dia tahu tekan aja. Ada orang tak tahu. So, awak highlight dalam nota awak. Okay, boleh? So, kalau kamu tengok jawapan ini serupa dengan hari itu punya. Kalau kamu tengok serupa dengan hari itu punya. Tapi hari itu kita pakai gambar raja pokok. Daripada gambar raja pokok baru kita boleh buat benda ini. Tapi sekarang kalau dia adalah jenis binomial, kita tak payah gambar raja pokok pun kita boleh buat lah. Jawapan serupa. Okey, so sekarang kita tengok contoh dia. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, so biasanya bukan tiap-tiap kali soalan akan minta kita sediakan jadual lah. Letih tu kalau banyak kali dia suruh. So biasanya dia akan minta 1-2 di dalam itu saja. So kita tengok contoh pertama kita. Okey, satu kotak cikgu sengaja cerita yang sama, tak keluar daripada kalkulator ini. Sebab cikgu nak beritahu kamu cara tengok sebenarnya. Satu kotak mengandungi 10 kalkulator scientific cashier dan 4 kalkulator scientific Olympiad. Satu kalkulator dikeluarkan secara rawat daripada kotak, catat jenama lalu dikembalikan. Proses berulang sebanyak 5 kali. So kalau kamu tengok apa yang cikgu highlight ini serupa macam tadi punya kedua. Jadi kita kata dia adalah eksperimen binomial punya. Okey, sekarang kita tengok soalan. Soalan tanya, cari kepalang kalian bahawa terdapat 3 kali. Maksudnya awak ambil 5 kali, dalam itu ada 3 kali. Jenama kalkulator saintifik itu ialah cashier. Kali di sini bukan darab Ada satu kelas tanya saya, cikgu ini 3 darab. Bukan. Ini maksudnya kita buat proses ini 5 kali kan. Dalam 5 kali ini ada 3 kali. Dia ialah cashier. Okey saya nak panggil siapa? Syamimi? Teman cikgu. Teman cikgu buat. So untuk soalan ini, apakah N kamu? Berapa kali percubaan? 5. 5. Dan untuk soalan A ini, kita minat berapa? Kita berapa? 10. Yang ini ialah kita biasanya tulis X sama dengan R ni. Kalau awak hanya cuba 5 kali, mungkin tak awak dapat 10 kali kalkulator itu ialah cashier. Tak. Sekarang minat soalan awak nak dapat berapa kali cashier? 3. 3. Boleh? So, P kita ialah kepalang kalian. So, cikgu nak tanya untuk P ni ialah kepalang kalian dapat cashier ke kepalang kalian dapat Olympiad?
Cashier. Cashier. Sebab soalan ini cashier. Bukan sebab cikgu galakkan kamu beli kalkulator cashier. Faham Dia cikgu kata kejayaan dengan kegagalan bukan sebab cikgu. Sebab dalam kelas cikgu pernah kata cashier lebih baik, Olimpiad kadang-kadang kacau sikit. So cashier lah berjaya. Bukan sebab soalan ini nak cashier. So apakah kepalang kalian dapat cashier? 3/14. 3/10. Berapa? 3/10. Tengok dalam kotak itu, cashier ada berapa? 3/10. Sorry. Tengok kotak itu, tengok ayat pertama aja. Tengok ayat pertama aja. Okey Cashier ada berapa biji? 10. Semua ada berapa biji? 14. So kepalang kalian dapat cashier? 10/14. 10/14. Okey. Boleh Okey. So kalau P awak ialah 10/14, apakah Q awak? 4/14. Okey, 4/14 sebab jumlah dia mesti 1. So untuk ini 10/14 kalau awak nak ringkaskan jadi 5/7 pun boleh, tak nak pun tak apa sebab dia bukan jawapan terakhir kita. Kalau soalan tanya apakah P, kita kena ringkaskanlah. Tapi kalau dia bukan jawapan terakhir kita, cikgu akan terpulang kepada kamu. Kamu nak ringkas pun boleh, tak nak ringkas pun boleh. Okay, so sekarang kita fahamlah soalan ini nak kepalang kalian bila dia sama dengan 3. So kita akan masuk ke dalam formula cuba Okay, so apakah NCR awak? Sambung. 5C3. Okay. 10/14 kuasa 3. Okay. 4/14 kuasa 2. 2. Okay. So awak kira, kita tunggu. RM5,000 per 16807. Okay. So kalau siapa nak bagi saya nombor perpuluhan pun boleh, tapi ingat 4 angka peerti. Cikgu lebih galakkan ialah kalau ini ialah pecahan, kita pun tulis pecahan. Kalau ini ialah perpuluhan, ini pun tulis perpuluhan. Cikgu lebih biasa lebih suka buat macam inilah. Tapi sebenarnya tak kisahlah. Awak boleh bagi jawapan dalam pecahan, awak boleh bagi jawapan dalam nombor perpuluhan, tapi pastikan nombor perpuluhan itu 4 angka peerti. 4 angka peerti. Okey, kita pergi kepada soalan 1B. Cikgu tukar orang ni Okey, siapa yang tak kena panggil ni? Tak lupa lah. Auni. Okey, Auni. Okey, soalan ini cikgu nak lebih daripada 2 kali jenama kalkulator saintifik itu ialah cashier. Okey, minat kita masih cashier masih cashier. So apakah N awak? Auni? 5. Okey, masih sama kita masih buat 5. Apakah R awak? Tadi 3 kali, R 3. Sekarang lebih daripada 2 kali. So R kita? Cuba. Lebih daripada 2. 3. 3. Ada lagi kemungkinan lain? 3, 4, 5, 6. Sampai 6 berhenti. 7, 8, 9. Sampai bila nak berhenti? Sampai 10. Sampai 10 berhenti. Okey. Bila kita jawab soalan ini, okey, ayat dia lebih daripada 2. So pertama memang kita fikirlah 2 itu nak ke tak nak. Okey, 2 itu nak ke tak nak. So lebih daripada 2, 2 kita tak nak.
Next yang kita akan fikir, kita akan ambil nombor makin lama makin besar ke makin lama makin kecil. So di sini kalau lebih kita ambil nombor makin lama makin besar. Yang masalahnya bila nak berhenti ni. Okay. N awak baru cuba 5 kali. Mungkin tak awak dapat 6 calculator cashier, 7 calculator cashier, 8 calculator cashier. Padahal awak baru ambil keluar proses itu hanya pernah ulang 5 kali. Ni, tahu apa macam nak betulkan awak punya ini? Kamu baru ambil 5 kali aja. Cici tak faham. Ni. Awak tengok proses ini kita hanya berulang sebanyak 5 kali. So, mungkin tak awak nanti nak dapat S itu awak boleh dapat 6 cashier, 7 cashier. Oh, sampai 5 je. Sampai 5 saja kita berhenti Kita tak ada 6, 7, 8, 9. Walaupun cikgu faham dalam kotak itu ada 10 cashier. Tapi sampai bila pun kita punya A tidak mungkin ada 6, 7, 8 sebab awak baru ambil 5 keluar aja. Baru ambil 5 keluar aja. Ataupun kalau kamu masih ingat waktu cikgu ajar awak NCR, cikgu pernah beritahu kamu kan, nombor ini dia mesti lebih kecil daripada dia. Paling banyak dia sama dengan dia. So kalau awak mula daripada nombor 3, bila nak berhenti, sampai nombor ini berhenti. Sebab dia maksimum, Kalau kamu masih ingat waktu cikgu ajar pilih atau NCR, cikgu pernah beritahu kamu nilai ini, dia mesti lebih kecil ataupun sama dengan N. Dia tak mungkin lebih besar daripada N. Okay, so konsep itu pun pakai lagi di sini Okay, so kita sambung. Okay, minat kita masih cashier So apakah P kita? 10 per 14. Masih 10 per 14. Q kita? 4 per 14. 4 per 14. Okay, so di sini kamu kena tengok soalan. Dia boleh berlaku A tanya cashier, B dia tanya Olimpiad. Kalau macam itu PQ kita akan berubah. Sebab minat dia sudah tukar. Kalau minat dia tak tukar, kita boleh carry on Kejap je kena hantar ke bawah sikit. Masa kita ni. Okay, kena cepat sikit. Okay, so dengan ini kalau kamu tengok ada 3 kali A yang berbeza. So kita kena buat untuk ketiga-tiga lah. Bila S sama dengan 3, bila S sama dengan 4, bila S sama dengan 5. Okay. So kalau S sama dengan 3, kita boleh jimat tenaga, tak payah buat sudah. Tadi sudah buat. Okay. Sekarang kita perlu buat 4 dan 5. Dini, awak terus tekan kalkulator boleh tak? Saya rasa awak mampu kan? Nasra boleh tak? Sebelum cikgu tulis dia. Awak terus tekan kalkulator jawapannya. Okay, saya cari orang lain. Siapa ni? Siapa perlu panggil lagi? Dari bawah lah. Okay, Syafiqah, tolong masuk ke dalam formula NCR. Sekarang jadi apa? Kalau untuk S sama dengan 4 punya. Okay, cepat-cepat masa saya sudah habis. Syafiqah? Ya, teacher. Okay, jom. Masukkan. NCR. So, sama apakah dengan 4 yang 4 punya. 5C4 5C4 dalam 10 per 14 kuasa 4 darab dengan 4 per 14 kuasa 1. Tini sudah siap kira? Dah. Berapa? 6250 per 16807. Okey. Okey, bawah ini. Okey, bawah ini. Wawa ada, Wawa? Wawa? Tak ada. Wadina? Wadina tolong masukkan. Ya, teacher. Ini tolong masukkan. Nazra kira. 5C5 darab 10 per 14 kuasa 5 darab 4 per 14 kuasa 0.
Okay, thank you. Okay, Nazra, berapa jawapan sudah kira? 3125. Oh, betul. Teka je, okay. Boleh So, lepas awak dapat 3 ini, so apa yang awak perlu buat ialah awak jumlahkan 3-3 inilah. Awak jumlahkan 3-3 ini. Tak ingat dalam exam kena tulis tau. Jangan tulis jawapan saja. Awak kena tulis, okay, 5,000 per 16807 dan jumlahkan. Husna, tolong saya jumlahkan 6250 bagi 16807 tambah 3125 per 16807. Husna, berapa? Sempat? Cikgu, perpuluhan je boleh. Oh, perpuluhan saja boleh. Okey, apa nilai dia? 0.8553. 553. Okey. Ataupun sebenarnya awak bolehlah kalau kamu tengok pengebut dia sama. Awak tambah aja nombor atas itu. Okey, boleh ya? Tapi tak apa. Kalau awak bagi saya nombor perpuluhan pun cikgu boleh terima. Janji awak bagi saya 4 angka peti. Boleh ya? So, contoh 2 kita akan sambung hari Khamis. So, latihan untuk hari ini ialah 5.2.1, soalan 1 sampai 3 sahaja. 4-5 belum ajar. So, itu saja untuk hari ini. Okay. So, siapa yang masuk lewat itu tunggu kejap lah. Yang lain tu cepat-cepat pergi kelas seterusnya. Cikgu sudah lewat 4 minit.